Selamat bertemu kembali di YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan mengajar topik baru iaitu bab 8 bertajuk garis dan sudut, iaitu topik tingkatan 1 Matematik KSSM. Okey, untuk bahagian yang pertama 81 kita akan lihat apakah itu garis dan sudut. Okey, nombor 1 di sini. Okey, tembereng garis kongruen ialah tembereng garis yang sama panjang. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kongruen? Maksudnya sama. Okey, adalah sama. So, tembereng garis kongruen ialah tembereng garis yang sama panjang. Okey, itu masuk kongruen. Okey, nombor 2, sudut kongruen. Okey, ialah sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey, so kongruen ini membawa maksud yang sama. Okey. Okey, tembereng garis kongruen ialah tembereng garis yang sama panjang dan sudut kongruen ialah sudut yang mempunyai saiz yang sama. Okey. Nombor 3, sudut ditanda dengan menggunakan simbol. So kalau kamu nampak simbol ni, ini adalah simbol untuk sudut. Okey, ini kita lihat ya, ada sudut di sini 40 darjah. So apabila kita nak membaca sudut 40 darjah ini, kita baca sebagai sudut PQR. Selalunya sudut ini akan berada di abjad. Okey, itu adalah sudut dia. So cikgu tulis di sini sudut PQR. So abjad yang ada di tengah-tengah ini ya, pada sudut ini, okey, akan diletakkan di tengah-tengah, so sama dengan 40 darjah, ataupun kita boleh baca terbalik pun boleh. Sudut RQP ialah 40 darjah dengan syarat okey, abjad yang berada di tengah-tengah ini merupakan sudut dia. Boleh faham? Okey, kita terus masuk ke contoh yang pertama. Contoh 1. Nyatakan sama ada tembereng garis PQ dan XY dalam rajah berikut adalah kongruen atau tidak. Okey, kita nak tentukan. Okey, setiap dua garis yang diberi ini adalah kongruen. Okey, tadi cikgu dah terangkan kongruen maksudnya sama. Okey, sama panjang. Okey, kita lihat A. Okey, garis PQ kita adalah 2.5 cm, garis XY pun 2.5 cm. So adakah PQ kongruen dengan XY? Ya. Okey, ya. Okey, kerana ianya sama panjang. Okey, untuk yang B pula, garis PQ adalah 3 cm, manakala garis XY adalah 2.5 cm. So adakah ini kongruen? Tidak, kerana tak sama panjang. Okey, mudah kan? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Okey, nyatakan sama ada sudut ABC dan sudut DEF ini adalah kongruen atau tidak. So apabila dikatakan suatu sudut adalah kongruen apabila dua-dua pun mempunyai saiz sudut yang sama. Okey, di sini sudut ABC ialah 55 darjah dan sudut DEF adalah 55. So kongruen tak? Kongruen ya. So ya. Okey, bila kita lihat B pula, sudut ABC ialah 123 darjah dan sudut DEF ialah 125 darjah. So, kongruen tak? Tidak. So, jawapan dia adalah tidak. Okey, mudah kan? Okey, bahagian A. Okey, seterusnya kita akan lihat apakah sifat sudut pada satu garis lurus. Sudut, apakah itu sudut refleks dan apakah sudut putaran lengkap. Okey. Okey, nota di sini. Okey, A. Kalau kita nampak ya, ada dua garis berserenjang begini, dan nampak tanda ini maksudnya sudut tegak 90 darjah. Okey. Dan apabila kita nampak, okey, sudut tegak tetapi garisnya condong. Okey. So sudutnya adalah kurang daripada 90 darjah. Nampak tak? Kalau 90 tegak macam ni, ini dah kurang. Nampak di sini? Okey, so sudah kurang. So sudut yang kurang daripada 90 darjah ini kita panggil sebagai sudut tirus. Dan berikutnya pula, okey, kita nampak di sini ya,
garisnya sudah sending ke sebelah sini dan sudutnya diambil dari garis tu sampailah sentuh garis sini. So sudutnya adalah lebih besar daripada 90 darjah dan sudut yang lebih besar daripada 90 darjah kita panggil sebagai sudut cakar. Okey, so pelajar perlu tahu ya ketiga-tiga jenis sudut ni. Okey, nombor 2. Sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah. Okey, maka hasil tambah sudut-sudut pada garis lurus ialah 180 darjah. Okey, apa yang dimasukkan di sini? Sudut pada satu garis lurus ialah 180 darjah ialah kamu nampak ada darjah di bawah ni, ada satu garis lurus. Okey, sejumlah sudut dia adalah 180 darjah. Ini yang dimasukkan dengan sudut pada satu garis lurus. Okey, yang nombor 3, sudut refleks. Okey, apakah sudut refleks? Sudut refleks ialah sudut dengan saiz yang lebih besar daripada 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah. So, nampak tak sudut di sini? Okey, apabila ianya sudah melebihi 180 darjah tetapi kurang daripada 360 darjah, ini dipanggil sebagai sudut refleks. Okey, yang berikutnya nombor 4, sudut putaran lengkap ialah 360 darjah. Maksudnya satu putaran lengkap begini. Nampak tak? Ada satu titik dan diputarkan penuh, satu putaran penuh. So satu putaran lengkap adalah 360 darjah. Okey, ini pelajar perlu tahu. Okey, seterusnya. Okey, bahagian B. Apakah sifat sudut pelengkap, sudut pengenap dan sudut konjugat pula? Okey, apakah sifat sudut pelengkap, sudut penggenap dan sudut konjugat? Okey, nombor 1 ya, kita perhati di sini. Dua sudut yang berjumlah 90 darjah dikenali sebagai sudut pelengkap. Okey, apa yang dimasukkan dengan sudut pelengkap ialah apabila dua sudut ini kita tambahkan, kita akan dapat jumlah sudut 90 darjah. Misalnya dalam rajah ini cikgu bagi sudut di sini 55 darjah, sudut di sebelah sini 35 darjah. Apabila kita tambahkan dua-dua ini, kita dapat 90 darjah. Maka ini kita katakan sudut pelengkap. Okey, yang kedua, dalam sudut dua sudut yang berjumlah 180 darjah pula dikenali sebagai sudut pengenap. Okey, so nampak tak satu garis lurus? Okey, apabila ini sebagai contoh saja, so ambil 28 darjah tambah 152 darjah, kita akan dapat 180 darjah. So apabila kita dapat dua sudut ini ditambahkan dapat 180 darjah, ini dikenali sebagai sudut pengenap. Okey, yang ketiga pula, dua sudut yang berjumlah 360 darjah pula dikenali sebagai sudut konjugat. Okey, nampak tak? Apabila sudut 139 ini cikgu tambahkan dengan 221, cikgu akan dapat 360 darjah. So, apabila jumlah sudut 360 darjah, kita panggil sudut konjugat. Okey, yang keempat, sudut pelengkap, sudut pengenap dan sudut konjugat hanya melibatkan sepasang sudut sahaja. Nampak tak? Sepasang maksudnya dua. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Okey, itu adalah sudut pelengkap, sudut pengenap dan sudut konjugat. Okey. Kita lihat contoh yang ketiga. Bagaimana kita nak cari pula nilai sudut pelengkap, sudut pengenap dan sudut konjugat. Okey, contoh 3. Adakah 67 dan 23 merupakan sudut pelengkap? So, untuk menentukan sama ada ianya sudut pelengkap atau tidak, kita kena jumlahkan kedua-dua sudut itu dan lihat sama ada jumlahnya adalah 90 darjah atau tidak. Okey, kita buat yang A ya. So, 67 darjah tambah dengan 23 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, bagus. 90 darjah. So, adakah ini sudut pelengkap? Ya, kerana sudut pelengkap, jumlah sudut dia adalah 90 darjah. Okey, bagi B pula. Okey, berapakah sudut pengenap bagi 147 darjah? Okey, sudut pengenap, cikgu dah kata, sudut pengenap tu jumlah sudutnya adalah berapa? Yang kita lihat tadi bagi pelengkap tadi. Okey, sudut pengenap kita ialah 180 darjah. So, kita lihat ya. Okey, apakah sudut pengenap bagi 147 darjah? So, kita ambil 180 darjah tolak dengan 147 darjah. So, kita akan dapat sudut pengenap dia berapa?
Ya, kita akan dapat 33 darjah sebagai sudut pengenap bagi 147 darjah. Okey, C. Berapakah sudut konjugat bagi 49 darjah? Okey, kita tahu sudut konjugat jumlah sudut dia 360 darjah. So, kita ambil 360 darjah, kita tolak dengan 49 darjah, kita akan dapat berapa? Ya, bagus. Kita akan dapat 311 darjah. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya kita masuk kepada contoh yang keempat. Okey, cari sudut pelengkap bagi setiap sudut berikut. Okey, yang A. Sudut pelengkap kita tahu jumlah sudut dia 90 darjah kan? So, untuk nak cari nilai X ni, kita ambil 90 darjah tolak dengan 37 darjah. Apakah nilai kamu? Ya, dapat 53 darjah. Mudah kan? Okey, seterusnya ini pun sama juga. Cari sudut pelengkap. So, X sama dengan 90 darjah tolak 68 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 22 darjah. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Okey, cari sudut penggenap pula sekarang. Penggenap jumlah sudut dia berapa? 180 darjah. So, X sama dengan 180 darjah. Tolak dengan 87 darjah dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 93 darjah. Dan bagi yang B pula pun sama. X sama dengan 180 darjah tolak 135 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, kita akan dapat 45 darjah sebagai sudut pengenap dia. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya contoh yang ke-6 pula, cari sudut konjugat. Kita tahu dua jumlah sudut konjugat kita ialah 360 darjah. Jadi X sama dengan 360 darjah tolak 78 darjah. Memberikan nilai berapa? Ya, bagus. Dapat 282 darjah. Dan bagi yang ni pula, X sama dengan 360 darjah tolak 115 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, dapat 245 darjah. Okey, faham? Okey, bahagian terakhir untuk bahagian pertama ini adalah bagaimana kita nak menyelesaikan masalah. Okey, yang melibatkan sudut pelengkap, pengenap dan sudut konjugat. Okey, kita lihat contoh yang ke-7. Cari nilai A, B dan C. Okey, macam mana kita nak cari nilai A? Okey, kalau kamu lihat A, ini adalah satu garis lurus. So, jumlah sudut dalam satu garis lurus ialah 180 darjah. So, A sama dengan 180 darjah. Kita tolak dengan 37 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 143 darjah. Okey, bagaimana kita nak cari sudut B pula? Okey, sebelum kita dapat cari sudut B ni, kita lihat ini pun satu garis lurus. Betul? Nampak dah satu garis lurus. So, A dah ada dicari. Boleh tak kita cari C? Boleh kan? Kita cari C dulu. C sama dengan 180 darjah. Tolak dengan A tadi. Tolak A kan? 180 darjah tolak A ialah 143 darjah. So, akan memberi jawapan. Ya, bagus. Dapat 37 darjah. So, dah dapat 37 darjah. Kita tahu ini adalah sudut pelengkap kan? So, boleh tak cari B? So, sudut pelengkap ialah 90 darjah tolak dengan C kan? So, 90 darjah tolak C kita tadi ialah 37 darjah. So, dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 53 darjah. Okey? Dan contoh terakhir kita masih di bawah penyelesaian masalah. Okey, dalam darjah di bawah, N dan 32 darjah ialah sudut pelengkap. Okey, dia dah kata M dengan 32 sudut pelengkap, maksudnya 90 darjah lah. So, M sama dengan 90 darjah tolak 32 darjah. Kita akan dapat berapa? Ya, dapat 58 darjah. So, kita dah cari nilai untuk M. Okey, lepas tu diberi M dan N pula ialah sudut pengenap. M dengan N sudut pengenap. Sudut pengenap jumlah sudut berapa? 180 darjah kan? So, boleh tak cari N? Boleh kan? So, M tambah N adalah sudut pengenap 180 darjah. So, M kita ialah 58 darjah.
Okey, tambah dengan N sama dengan 180 darjah. So, N sama dengan 180 darjah tolak 58 darjah dapat berapa? Ya, bagus. Dapat 122 darjah. So, kita dah cari nilai untuk N. Okey, lepas tu dia kata sudut konjugat bagi R ialah 304. So, sudut konjugat bagi R ialah 304. Boleh tak kita cari R? Boleh kan? Konjugat maksud 360 darjah tolak 304 darjah. Memberikan nilai berapa? Ya, bagus. Dapat 56 darjah. Okey, dah cari untuk R. So, tinggal yang S. Boleh dah cari S. So, kita tahu ini ada satu putaran lengkap kan? Satu putaran lengkap ialah 360 darjah. So, S sama dengan 360 darjah. Kita tolak dengan 32 darjah ini. Tolak dengan M kita tadi berapa? 58 darjah. Tolak N kita tadi berapa? 122 darjah. Tolak dengan R kita tadi berapa? 56 darjah. So, dapatlah nilai S. So, apakah nilai S? Ya, bagus. Dapat 92 darjah. So, ini sahaja yang untuk topik kali ini. Cikgu berharap murid telah faham dan sehingga berjumpa di YouTube channel yang berikutnya. Sekian, terima kasih daripada cikgu. Bye.